Ibadat itu tertentu ada rukun-rukun dia, terutama ibadat yang wajib. Bila ada rukun dia satu demi satu, kita akan melihat bahawa ada di hujungnya disebut tertib, iaitu satu demi satu mesti mengikut susunan. Maknanya bila mengikut susunan itu menunjukkan perkara itu berterusan. Lepas ini, lepas ini, menunjukkan perkara itu berterusan. Air semayang kan, mualah berturut. Mana lepas ini mesti ini, lepas ini mesti ini, sampailah membasuh kaki. Dan juga, begitu juga haji, walaupun seumur hidup sekali wajib, tapi bila dibuat dia berterusan. Lepas niat mesti wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Ujung tertib berterusan. Lepas tu ibadat itu sifat dia banyak berterusan. Sembahyang mesti daripada takbiratul ihram sampailah salam. Tertib, ikut susunan, maknanya berterusan dibuat. Tak ada tengah berdiri tu kan, berhenti kejap pergi dapur minum air, lepas sambung lagi baca Fatihah apa tu. Tidak, berterusan. Begitu juga kita melihat bila berbagai-bagai ibadah yang kita lakukan, tentulah ada kesan kepada diri kita. Semakin banyak jenis ibadat yang kita lakukan dalam kehidupan, maka semakin elok perlakuan kita, semakin elok cara kita mendamping diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tu ada banyak amalan dia, ada selawat, ada zikir, ada baca Al-Quran, ada puasa sunat, ada semayang sunat, semayang wajib dah tentulah, ada sedekah, ada selawat, ada manis muka dengan orang. Memperbagaikan ibadat itu menyebabkan orang tu elok keadaan dia. Kerana banyak cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap ibadat itu ada kelebihan, ada ganjaran yang Allah bagi dan ada kelebihan. Bila ada kelebihan, tentulah ada kesan pada diri dan jiwa seorang itu. Apatah lagi sifat dia berterusan. Sebab tu bila ibadat yang kita lakukan, contohnya kita sedekah, eloklah kita membuatnya berterusan, melakukannya berterusan. Walaupun sedikit. Jika kita bersedekah hari ni sedikit, malah kita masuk juga. Ada juga sedekah sedikit. Dan juga apa juga jenis yang namanya sedekah. Senyum pada orang, sedekah, buat baik. Ada. Bagi juga kita berselawat ke atas Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam hari mesti ada. Dan kita lihat sembahyang 5 waktu itu yang wajib itu, kita lihat bahawa setiap hari benda itu, perkara itu berterusan. Kita disuruh untuk mengingati, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada masa mesti kita ambil masa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan susunan dia. Tertib ibadat menunjukkan ibadat itu mesti berterusan, eloknya berterusan. Puasa Ramadan memang berterusan dari pagi had dia tu sampai kalau buka maghrib, berterusan. Tak ada berhenti, batal je habis, kena qada, berterusan. Dan juga bila perkara itu buat berterusan, dan juga perkara ibadat itu, kita berbagai-bagai ibadah itu, dia ada kesan iaitu mengelakkan kita daripada bosan dengan sesuatu ibadah dan satu perkara, bosan. Sebab tu orang yang hilangkan bosan bukan pada ibadat je, pada perkara lain dia, pada pekerjaan sendiri, walaupun pergi sendiri dia bosan, takut hilangkan bosan, ada je lepas ini. Ya orang kampung kan, lepas menjaring kan, adalah pergi mana ke. Lepas tu kan ada ke sini kan, ada ke sini, dia bosan, dia tak boleh duduk diam. Lepas itulah kalau hamba Allah tu, kalau dia tak duduk diam, dia beribadah kepada Allah, ingatkan Allah, alangkah bagusnya. Ada masa dia berselawat, ada masa dia membaca Al-Quran, ada masa dia puasa sunat Senin Khamis, ada masa puasa Ramadan dekat ni, siapa qada lagi, kena qada ni. Jadi itu sifat ibadat. Maka dalam ibadat itu ada ciri-ciri lain, iaitu adab kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ambil satu ibadat kita yang Al-Quranul Karim, yang mana kita elok beribadah baca Quran ni berterusan, walaupun sedikit kita ada baca Al-Quran. Lepas subuh ada baca sedikit, walaupun satu muka ada baca berterusan, bagus. Jangan sekali baca tu dah. Atau bulan Ramadan buka aja, lepas tu dah habis Ramadan tu tak ke mana Quran tu. Buka nanti Ramadan akan datang. Bila buka aja entah ada lipas, ada apa, ada telur cecok, macam-macam. Tidak. Berterusan baca. Biar selalu baca walaupun sedikit. Mungkin kita lepas zuhur penat, kita buka juga Quran baca. Supaya apa? Ada juga kita baca wahyu Allah baca. Walaupun 5-6 ayat, walaupun semuka. Kita rasa semuka dah bosan, kita berhenti Sadaqallahul Azim. Kita penat ngantuk, kita dapat baca 5 ayat je. Sadaqallahul Azim, tutup. Ada juga kita baca. Sebab tu ibadat tu walaupun sedikit mesti dilakukan. Sedekah masuk tabung walaupun 50%, 10% masuk, biar jadikan dia tu berterusan. Selawat kita lihat, setiap kali semain waktu mesti ada tayak awal, tayak akhir tu. Dalam itu ada selawat dekat atas Nabi SAW. Dan ada mengucap kalimah syahadah. Tunjukkan perkara itu mesti dibuat berterusan supaya kita dekat dengan Allah, supaya jiwa kita terbimbing sebagai mukmin. Bila kita membawa pada Al-Quran, baca Al-Quran tu, bila kita nak buat adab dia, memang salafus salih kata pesan pada anak dia, ij'al amalaka milhan, jadikanlah amal kau ni garam, wa adabaka dakikan, dan adab engkau tu tepung. Dah tentulah kalau kita masak gandum apa, jemput apa, lempeng ke apa, garam tu cuma sedikit sahaja. Amal tu ibarat garam, maknanya amal tu sedikit tak apa, tetapi tepungnya yang banyak. Cukup amal tu sedikit je, tetapi tepung je banyak. Tepung tu ada bakal dakikan, dan jadikanlah adab engkau tu sebagai tepung. Maknanya amal tu sedikit tetapi adab dia banyak. Mana pula orang masak lempeng garamnya lebih, tepungnya sikit. Tepungnya banyak, garam sedikit. Cukuplah sedikit garam itu untuk merasakan sedap lempeng jemput itu. Nak sedap lagi jemput tu buah kentang sikit, buah lada, buah bawang, ikan bilis, sikit saja. Mana pula tepung satu cawan, ikan bilisnya 2 kilo, mana ada lah. Sikit saja sebagai hiasan untuk menyedapkan. Begitulah ibadat, biar sedikit tapi adabnya banyak. Membaca Al-Quran ini bila kita melihat bahawa bila dia mengajar kita adab pada Quran tu, mesti kita bila berinteraksi dengan Quran tu, kita mesti tahu adab cara. Masa kita bawa Quran macam mana, bila kita berdiri, mushaf bukan Quran, mushaf. Ni mushaf Quran tu yang kita baca tu, yang bunyi tu. Innallazina amanu wa amilus solihat. Yang bunyi itu Quran. Ini mushaf, bukan Quran. Sebab tu bila baca tu, mesti jangan sampai perempuan uzu. Haram. Lepas tu perempuan uzur, kalau baca Quran, baca dalam hati tidak haram. Baca tanpa suara tidak haram. Kenapa? Quran tu yang bunyi itu Quran. Bila tak bunyi tak jadi. Mesti adab. Bila kita baca bila baca Al-Quran, keluar tu, bila ada menyebut nama Nabi SAW, ialah kita berselawat. Tu ada berita selawat. Kita baca Al-Quran, ya ayuhan Nabi Allahumma salli alaihi. Ataupun kita baca Yasin, kata Yasin tu juga nama Nabi SAW. Kata Yasin sallallahu alaihi wasallam. Baca surah Taha, Taha juga nama Nabi. Kita baca surah Taha, awal dia kita ingat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sallallahu alaihi wasallam. Pun Allahumma salli alaihi. Baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Allahumma salli. Selawat sekejap. Kita dengar azan, asyhadu anna Muhammad, Allahumma salli. Dengar nama Nabi. Maka baca Quran juga, bila ada nyebut nama Nabi, kita berselawat.
Tamanya, adanya mesti kita hadirkan hati dengan kita melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketinggian cakap Allah itu, iaitu wahyu itu di dalam hati kita. Bila kita pegang Quran, kita tahu itu wahyu Allah. Mesti kita muliakan, jaga. Sehingga kita rasa khusyuk bila membacanya, suka kita membaca. Kita boleh faham maknanya kerana sebelah dia ada tafsir kan. Boleh faham makna dia. Apatah lagi kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab tu sepatutnya kita belajar. Kerana apa? Al-Quran tu bahasa Arab. Kita mesti tahu bahasa Arab kerana untuk memahami Al-Quran. Itu dia. Yang kedua, mestilah kita bersedia bila kita membaca Al-Quran itu, kita bersihkan hati kita daripada sifat dengki. Jangan sampai kita baca Quran tu dalam keadaan hati kita ada busuk, ada dengki pada orang, ada apa ni, sifat tak elok. Dan apa yang awal sekali kita kena bersihkan ialah mulut. Kerana mulut itu alat membaca. Gosok gigi, kalau boleh dengan siwak, kayu siwak lah. Kalau dengan beruh gigi lah. Kalau tak ada kayu siwak. Kalau siwak tu sunnah dia sejengkal aja, tak boleh panjang, sejengkal aja. Kayu siwak. Pegangnya pun sunnahnya ada cara juga, bukan pegang gitu aja tak. Dan bila kita nak baca Al-Quran, elakkan daripada kita makan atau apa juga yang ada kaitan mulut yang boleh menunjukkan mulut kita berbau busuk. Nak baca Quran tu jangan lepas makan tu baca Quran ada jering, petai, jengkol, macam-macam, rokok lah, apatah lagi belacan ataupun durian, makruh. Jangan tuan-tuan cakap makan petai, makan apa ni, jering, belacan, semua benda bau yang tidak menyenangkan, hukumnya makruh. Walaupun sedap, makruh kerana mengundang perkara yang tidak disenangi. Cuba tuan semayang tusap tadi, orang sedawa bau durian, selesa ke tak? Tak selesa, makruh. Bau belacan, makan sama belacan banyak. Pada semayang makan tengah hari pergi zuhur, makan tengah hari dulu, bau belacan, makruh. Nak baca Quran jangan sampai ada bau belacan, bau durian, bau apa lagi, segerap ke apa ke ni, macam memang kita noreh gitulah. Bau sardin, makruh juga. Benda tu sedap, ya, petai je sedap, makruh. Yang makruh tu sedap, apa boleh buat? Sabar je lah. Tapi bila kita masuk masjid, tidak. Bila kita dah tahu nak masuk masjid, jangan makan durian, jangan makan jering, jangan makan petai, jangan isap okok, jangan apa semua. Isap okok fatwa dah haram. Itu juga daripada bab kita memuliakan Al-Quran. Kita baca dalam keadaan mulut kita bersih, mulut kita elok, pakaian kita elok. Dan bila kita ambil wuduk, sebelum baca kita ambil wuduk dengan elok. Itu yang keduanya. Yang pertama tadi, mesti hati kita hadir dengan kehebatan Allah SWT, khusyuk. Yang kedua, mulut kita jaga, elok-elok mulut kita ketika itu. Yang ketiga, keadaan duduk kita eloknya menghadap kiblat. Dan rasa kita tawaduk, rendah diri kepada Allah seperti duduk dalam semayang. Jangan kita baca Quran pakai tuala mandi pula. Elok-elok. Yang kita hadap tu wahyu Allah kita baca. Elok-elok. Yang tengah pakai seluar pendek baca Quran, pakai kain tuala baca Quran, atas kursi malas baca Quran, kaki berunjur buka. Aduh mak. Ingat Al-Quran itu mulia. Kita sebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Macam mana kita muliakan pula? Ikut suka kita je. Dah tentulah bila kita baca Quran tu, kita membaca ta'awuz, berlindung dengan Allah daripada syaitan direjam. Biar baca kita fokus baca. Jangan sedang baca tu fikir, oh kebun aku ni tak siram lagi, musim panas ni, hujan tak hujan lambat turun. Baca Quran tu kepala merayau. Fokus kepada wahyu Allah. Dan bila sedang kita baca Quran, jangan kita ada selangi perkataan-perkataan yang lain, yang mana itu perkataan wahyu.
Saya baca Quran, saya buat dengan kawan pula. Sambung lagi baca ni. Aduh ketawa, ada pula ketawa berdekah-dekah ni. Sambung baca Quran lagi. Sambung. Tidak. Fokus kita baca. Yang saya baca tu TV depan. Lagi tak senonoh. Baca TV depan. Bola sepak kan berarti gol. Apa tu. Baca lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tengok lagi betul. Kacau kerja. Fokus, tutup TV. Cakap, TV kau jangan kau hajar. Aku nak baca Quran. Tutup engkau. Jangan yang itu melalaikan kita daripada ibadah gini. Sama juga tengah tengok cerita sedap TV azan asar. Tutup TV kau jangan kau hajar. Aku nak ke masjid. Nah kau. Lawan ketika itu. Mati tak bawa apa dalam TV. Tinggal kau TV, aku ke kubur. Tinggal kau kereta, aku ke kubur. Tinggal kau tanah, sawit, apa semua getah, apa semua, kolam ikan, apa semua, warung semua, aku ke kubur. Tinggal semua. Yang bawa antaranya ni yang ini. Pahala baca Quran. Pahala baca dia sebagai ibadat. Sebab tu saya kata walaupun setiap hari kita dapat baca sikit, setiap waktu semayang kita baca sikit, walaupun satu muka tu berapalah huruf? Satu huruf 10 kebaikan. Dah banyak dah. Kalau berterusan tiap hari, sampai dah umur 60 tahun, 61 tahun, baca setiap hari, banyak kebaikan dapat. Dan baca Quran tu kita tahu, Mr. Tip baca daripada awal kita kan Fatihah, Surah Baqarah, suruh sampailah minal jinnati wan nas. Itu juga susunan tertib. Jangan kejap buka ini Surah Baqarah, kejap buka sini. Kalau pun kita baca setiap malam, memang kita bacaan kita amalan kita Surah Waqiah ataupun Suratul Muluk kita kan, ada yang kalau ini kan untuk Surah Kahfi, tak apa kita baca tu untuk ayat tertentu. Lepas tu yang kita baca berterusan tu kita sambung. Tak apalah yang kita baca berterusan tu, hari-hari kita bacakan, kita baca 5 ayat, 10 ayat semuka. Tak apa, janji dia berterusan. Yang kita malam berterusan, setiap malam tu seperti Surah Waqiah, Surah Muluk tu, kita teruskan hari-hari baca. Kalau dah semayang tu, bacaan dia mesti susunan ikut tertib. Mana kalau kita Surah Baqarah, lepas tu Surah Al-Imran, Surah Nisa ke bawah, sampailah Surah Nas. Kalau kita baca surah dalam Quran tu, mungkin kita baca maknanya ke bawah, jangan ke atas. Terbalik, makruh hukum dia. Maknanya kalau macam kita, contohnya kalau kita baca rakaat pertama Suratul Falaq, rakaat kedua Suratul Nas, itu ke bawah. Kalau rakaat pertama contoh kita baca Suratul Kafirun, rakaat kedua mesti kita baca surah Suratul Fatih dan Suratul Lahab, lepas tu Surah Ikhlas, itu dia ke bawah. Bukan rakaat pertama baca Surah Nas, rakaat kedua baca Surah Falaq, itu dah ke atas tu. Dia menyongsang. Hukumnya makruh. Semayang sah makruh hukum dia. Begitu makruh. Dia mesti menurun ke bawah. Kita tengok susunan surah tu gitu. Mesti yang ujungnya Surah Nas kan. Sebelum Surah Nas, Surah Falaq. Sebelum Surah Falaq, Surah Ikhlas. Maknanya kalau kita baca rakaat pertama Surah Ikhlas, yang kedua tu Surah Falaq ataupun Surah Nas. Dia ke bawah. Bukan ke atas. Itu makus nama dia, terbalik. Makruh hukum dia semayang sah. Biar kita baca rakaat pertama baca Surah Ikhlas, rakaat kedua pun Surah Ikhlas, tak ada masalah. Ya haramnya satu surah tu kita baca terbalik. Nak tunjuk terornya, padahal haram. Kena mengucap dua kalimah syahadah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Suara sedap. Haram berdosa begitu. Kena mengucap dengan syahadah, memainkan Quran. Orang susun kalau ahad sampai walam yakul kufuwan ahad, dia baca terbalik pula. Ini Quran kau ke? Ini wahyu Allah. Ada orang macam gitu. Macam-macam. Nak buat tangkal, mana ada dalil macam gitu. Baca Quran tengok ayat ru'yah tu kan gitu, baca gitu, situ ini ada 8 ayat ru'yah tu kan buat perubatan tu, baca elok. Macam orang yang baca buat ilmu perubatan tu, kan mereka baca Quran elok.
Ini dia pula satu surah baca terbalik pula. Nak tunjuk pandai pula. Dah berdosa haram. Kena bertaubat. Lepas tu jangan ambil mudah. Pelihara. Dan seterusnya bila masuk pada perkara yang ada fadilat daripada ilmu ataupun kebaikan, kemuliaan, menurut kita jangan sampai ada riak, ada apa. Mungkin ayat Quran tu dia kata orang buat sedekah gini. Kita aku baik sedekah ni. Jangan ada riak, ada apa. Bila kita baca atas jalan kita nak menghormati Al-Quran, muliakan Quran, bukan untuk riak, untuk apa tu. Tidak. Itu yang bagusnya. Betul kalau kita baca Quran jangan sampai orang nak puji, nak apa, oh bagus kau ni, oh ini. Tak. Kita baca ibadat. Ibadat bukan kerana orang, kerana Allah, untuk Allah. Tak. Kau baca seorang teruslah. Sedap suara kau ni. Memang suara aku sedap ni. Memang aku jaga suara aku. Aku minum air tebu campur air cili padi ni, aku tumbuk. Memang aku minum, memang aku jaga suara aku. Ini memang aku memang kampung aku paling baik baca ni. Teruklah macam gitu. Baca untuk ibadat. Ibadat kerana Allah, bukan kerana manusia. Lepas tu dulu saya cakap, kita nak ibadat jangan tunggu orang. Nak ibadat tak perlu tunggu terkenal. Nak ibadat tak perlu tunggu kaya. Dalam keadaan miskin, fakir pun kita boleh ibadat. Nak ibadat bukan untuk dihargai, untuk dipuji apa, tidak. Kerana Allah. Dan bila kita tengah baca Quran tu, kata Imam Nawawi, kalau kita nak keluar kita berhenti kejap. Kita berhenti kejap, keluar, lepas tu sambung balik. Bila sambung baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tengah baca Quran, sangap, menguap, berhenti. Jangan baca ketika menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sambil menguap baca. Wa minan nasi atau apa tu. Baca. Berhenti menguap, berhenti, sambung lagi. Dah habis menguap, berhenti. Atau bila menguap je, berhenti dengan ngantuk. Jangan dah. Nanti macam kacau bunyi dia. Dah ngantuk dan menguap. Berhenti. Sadaqallahul azim. Walaupun baca tengah 5 ayat, menguap, berhenti. Yang mushaf ini, Al-Quran ini, lebih mulia daripada menguap. Sangap. Yang peliknya, makhluk yang namanya sangap ini, bila dia mulut terbuka, mata tertutup. Bila mata terbuka, dia tertutup mulut dia kan. Sekarang tak sangap, mulut kita terbuka. Bila kita dah sangap, mulut terbuka, mata dah tutup. Ngantuk lah tu. Dia tak ada orang sangap mata terbuka, tak ada. Kalau sangap mesti mata tutup. Kalau baca Quran tengah sangap, berhenti. Itu dia. Setelah baca Al-Quran habis, eloklah kita berdoa. Dan elok juga kita bila kita baca Quran, kata mungkin banyak, tak air semuka. Tak apa kita, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan aku ni kepada roh dua bapa aku, ini siapa, akak-akak aku, adik-adik aku telah meninggal dunia. Ya, hadiahkan baca tu kepada mereka. Lepas baca Quran, doa lah. Apa yang tak. Doa yang bukan merupakan untuk kezaliman, untuk memutuskan tali rahim, tidak. Doa untuk kebaikan. Boleh kita lepas baca Quran, ya Allah, sampaikan pada bacaan aku ni, ataupun aku hadiahkan pada bacaan ini kepada dua bapa aku, pada adik aku telah meninggal dunia, ini. Ya, itulah yang bagus. Ataupun kita, ya Allah, nak berkat aku baca Quran ini, elokkanlah jiwa aku, janganlah dalam hati aku ada sifat dengki, jadikanlah aku rajin sedekah, elok amal ibadat aku. Doalah gitu, bertawassul dengan Al-Quran. Elok ketika itu. Macam sebenarnya kita lepas sembahyang, kita doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, elok kesudahan, murah rezeki. Itu bertawassul dengan sembahyang tu. Maka dengan Quran, ibadat lain juga, Quran sama juga. Kita bertawassul. Lepas baca Quran, ya Allah, dengan berkat Al-Quran ini, elokkanlah jiwa aku, banyakkanlah aku sedekah walaupun sedikit. Jadikanlah percakapan aku elok. Dengan sebab elok aku baca Al-Quran ni, percakapan aku biarlah elok. Inilah adab Al-Quran sebahagiannya. Dan mudah-mudahan dapatlah kita baca setiap hari, setiap masa, walaupun sedikit. Kita jangan fikirkan khatam, kita fikirkan ibadah baca itu saja. Lagi elok. Daripada kita nak khatam kejar, penyudahnya baca tak senonoh. Macam baca buku pula.
Baca Quran jangan macam baca buku. Jangan ikut suka je, tidak. Dia wahyu Allah. Nanti nak kiamat nanti, kita akan lihat tak ada orang yang ingat lagi Al-Quran. Dah diangkat ke langit. Sebelum diangkat ke langit, bacalah selalu Al-Quran. Nanti jangan dah, mungkin bukan masa kita ketika itu nak kiamat. Bila Quran dia diangkat ke langit, dah tak ada lagi apa nak dibacakan. Orang pun dah lupa dah. Apa macam mana dah lupa dah. Begitulah tuan-tuan. Ada masa peluang ibadah, apa baca selawat, apa kena sunat baca Quran, lakukanlah. Perbagaikanlah ibadat, banyakkanlah ibadat, macam-macam ibadat kita, selawat, puasa, baca Quran, zikir apa semua, supaya kita tidak bosan beribadat, supaya kita selalu berdamping dengan Allah SWT, dekat dengan Allah SWT dengan berbagai-bagai ibadat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka.